forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa. Polis siasatkan video dakwa ada sambutan Sanusi di Johor. Polis Johor menafikan ada sebarang pengiran sambutan untuk Ketua Pengarah PN itu Sanusi. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, hasil siasatan pihak yang berarti video mengenai dakwaan itu yang tular melalui laman sosial TikTok adalah berkaitan program KL Melejat di Dataran Merdeka pada 15 Julai lalu. Ialah Ustaz Somad datang tu kan. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti tak komen macam biasa. Dan hari ini juga akhirnya, ini tentang bagaimana mereka menularkan video yang bukan-bukan. Saudara di Johor, pilihan raya di Johor ni saudara. Kononnya tularlah bahawa ada sambutan hebat besar-besaran kehadiran Panglima Perang daripada Perikatan Nasional Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi. Akhirnya saudara, pihak polis Johor mengeluarkan kenyataan bahawa pihak polis Johor menafikan adanya sebarang penganjuran sambutan untuk Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional yang juga Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor di Johor. Selaku Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata hasil siasatan pihaknya mendapati sebab ada pada penularan video bahawa video yang mengandungi dakwaan itu yang tular melalui laman media sosial sebenarnya adalah berkaitan program Kuala Lumpur Munajat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 15 Julai lalu. Video itu telah disunting dengan memasukkan sorakan luaskan kuasamu Johor untuk perkongsian oleh pengguna media sosial. Jadi setelah itu beliau berkata pihak polis telah pun membuka kertas siasatan dan sedang mengesan individu bertanggungjawab bagi membantu siasatan. Jadi kata ini Datuk Kamaruzaman selaku Ketua Polis Johor, hal ini katanya dilihat berunsur provokasi dan fitnah yang boleh mendatangkan tanggapan buruk masyarakat. Perbuatan menyebarkan serta membuat spekulasi palsu adalah menyalahi undang-undang dan boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan, katanya semalam saudara. Jadi jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, mereka juga boleh didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 yang jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Jadi, pihak polis menasihati orang ramai agar tidak mudah mempercayai dakwaan yang diperolehi daripada sumber tidak sah sehingga boleh menjejaskan keharmonian serta kesejahteraan masyarakat. Itu gambarannya, saudara. Setakat ini, UMNO bahagian Bentong telah pun menyerahkan 5 nama kepada pucuk pimpinan negeri sebagai calon pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai yang akan diadakan pada 7 Oktober ini. Pemangku Ketua UMNO bahagian Bentong, Datuk Seri Muhammad Zaini Saleh, katanya cadangan 5 nama itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa khas di Bentong semalam. Jadi 5 nama berkenaan di senarai pendek sebagai calon berpotensi Barisan Nasional untuk bertanding di kerusi Dun Pelangai. Jadi hari ini Setiausaha UMNO bahagian Bentong menyerahkan senarai itu kepada pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail melalui setiausaha politiknya. Jadi kami kini menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti untuk membuat pilihan siapakah calon yang tepat, yang sesuai. Yang mereka semua dicadangkan adalah memiliki keupayaan dan kualiti kepimpinan, katanya. Jadi 5 nama disebut dalam senarai itu termasuk 2 calon wanita. Mana ketingnya tidak meminggirkan wanita. Ada daripada 5 orang tu 2 calon wanita. Saudara, pilihan raya kecil Dun Pelangai terpaksa diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun pada 17 Ogos lalu yang terlibat dalam nahas pesawat di lebuh raya Gatri berhampiran Bandar Aminah Shah Alam. Secara pada pilihan raya lepas, kerusi Dun Pelangai dimenangi oleh Allahyarham Datuk Johari, Datuk Seri Johari Harun dengan majoriti 4,048 undi, saudara. Beliau menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim Samad. Kerana beliau memerolehi undi sejumlah 7,308 undi. Berbanding 3,260 undi yang diterima oleh pihak lawannya. Manakala 2 calon lagi iaitu Ahmad Wafiuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan 2,031 dan Isa Ahmad daripada Pejuang cuma dapat 65 undi, hilang wang pertaruhan.
Sekarang katanya semalam bahawa parti yang akan bertanding daripada Perikatan Nasional adalah PAS, yang telah pun mengesahkan parti itu telah menyerahkan 3 nama sebagai bakal calon, termasuklah Kasim yang tewas dalam PRU yang lalu, saudara. Jadi katanya besar kemungkinan Dun Pelangai pada 7 Oktober nanti pertembungan antara UMNO Barisan Nasional menentang PAS. Di Johor, di kerusi Dun Simpang Jeram, pertembungan antara calon amanah menentang calon PAS. Itu gambarannya, saudara. Jadi sebab itu saya melihat sekarang ni bagaimana tulisan sahabat saya, Saudara Halim daripada Bukit Mertajam. Ini agak menarik, saudara. Katanya ada 4 tahun lagi untuk UMNO turun ke akar umbi dan menjelaskan isu-isu. Bagaimana isu perhubungan dengan Presidennya Datuk Zahid Hamidi, isu Datuk Najib, isu kerjasama dengan Pakatan Harapan yang menyangkuti parti ADDP, agar mereka tidak mudah termakan hasutan. Benar, saudara. Jadi Saudara Halim dari Bukit Mertajam beliau menyatakan bahawa perlulah turun ke bawah menjelaskan kepada ahli sebenar-benarnya. Warga akar umbi mereka masih belum mendapat penjelasan sebenar-benarnya bagaimana wujudnya kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana persekongkolan kita dengan Pakatan Harapan antara UMNO Barisan Nasional, dan pimpinan di peringkat bahagian juga harus menyantuni ahli-ahli di peringkat cawangan-cawangan. Sebab apa yang berlaku apabila ahli-ahli di peringkat akar umbi tidak faham, mereka mudah didakwah ataupun ditarbiahkan oleh pihak-pihak pembangkang. Jadi mulai hari ini, kata Saudara Halim, UMNO harus berdepan secara head on dengan semua isu. Sebab itu katanya speed is speed. Tak payah kita nak berdolah-dalih. Kawan-kawan UMNO ada bertanya, beliau katanya kenapa UMNO bersama dengan DAP? Jawapan saya, so what? Siapa yang tak pernah berkawan dengan DAP? Betul juga kata Saudara Halim. Diawang, Mahyudin, Mahathir, malah DAP dulu lebih kiri dari sekarang. Waktu mereka bersama dengan Datuk Tan Sri Hadi, bersama Datuk Mahathir, bersama dengan Muhyiddin, waktu itu DAP lebih kiri pegangan mereka. Berbeza dengan sekarang ni yang dipimpin oleh generasi muda yang lebih lagi mesra dengan unjuran perlembagaan kita. Jadi sebab itu katanya walaupun ada lebih 40 kursi parlimen, DAP sanggup memberikan jawatan kabinet yang lebih pada UMNO. Bukan setakat itu, malah jawatan-jawatan penting seperti Timbalan Perdana Menteri 1, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Luar Negeri, Kemajuan Luar Bandar, pengajian tinggi diberikan pada UMNO. DAP tak bersungut pun. Sedangkan masa Muhyiddin dan Ismail jadi Perdana Menteri, apa yang UMNO dapat? Sebab itu kata Saudara Halim, rasanya kalau bersama Perikatan Nasional yang dikuasai oleh PAS, apa yang UMNO dapat? Jadi UMNO harus sedar siapa yang mengawal Ismail Sabri waktu itu, walaupun dia jadi Perdana Menteri. Jadi semua ini perlulah dijelaskan di peringkat akar umbi, katanya, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Apalah video Ustaz Somad buat KL Munajat, buat ceramah di Dataran Merdeka, dia orang boleh ubah. Konon-kononnya dia ada sambutan senusi dekat Johor tu. Macam-macam terdesak dia orang ni nak tunjuk kata ramai orang Johor menyokong PN lah kononnya. Macam-macam lagi boleh pusing dia orang ni. Agak-agak lah nak video pun. Okey, tuan-tuan. Untuk PRN di Pulai dan Simpang Jeram ni meminta penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional kena bersatu padu, elakkan silaturahim untuk menyokong supaya calon Ketua Perdana menang nanti. Okey, mari terus menyokong Ketua Perdana PN Rahim. Assalamualaikum.